Baik. 6.2 taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Sumber semula jadi yang boleh baharu seperti air, iaitu melalui empangan hidroelektrik. Okey, antara fakta yang paling penting tentang empangan ini ialah oleh kerana jumlah hujan kita ada belajar dulu jumlah hujan di negara kita ialah 2,600 milimeter setahun. Maknanya hujan kita banyak. Bila hujan kita banyak, ini pun baru lepas hujan kan. Jadi menjadikan Malaysia amat berpotensi membangunkan kuasa hidroelektrik. Kuasa hidroelektrik ni adalah menjadikan tenaga air itu kepada tenaga elektrik. Ada kat utara je ke? Kebanyakannya. Kalau kita lihat, okey, empangan. Apa itu empangan? Empangan ialah tambak. Okey, tambak, okey, ataupun benteng ataupun tahanan yang dibina untuk menahan aliran air. Okey. Jadi air sungai yang diempang tu ataupun yang ditahan itu apabila dilepaskan akan memutarkan turbin ataupun turbine, memutarkan turbine dan menghasilkan tenaga elektrik. Maknanya pusingan turbine itulah yang menyebabkan terhasilnya tenaga elektrik. Okey. So sebagai contoh inilah dia. Okey, empangan yang ada seperti empangan Bersia di Perak dan juga empangan Kenyir di Terengganu. Dan kalau kamu lihat yang tanah di sini ni, inilah di tanah yang dikatakan sebagai empang ataupun tambak untuk menahan air. Dan air itu akan memusingkan turbine yang terdapat di dalam rumah-rumah rumah-rumah turbine itu. So dalam ni ada turbine ada lebih daripada 2 atau 3 turbine. So air yang ditahan itu akan tembok beza dengan tambak. Beza. So di sini air akan masuk dan pusingkan turbine dan dia keluar ke sini. Dia keluar ke sungai. Jadi air itu sebelum keluar ke sungai dia akan pusingkan turbine itu. So turbine itu akan sentiasa berpusing dan menghasilkan tenaga elektrik. Itu fungsi empangan. Dan kalau kita lihat, inilah dia kebanyakan empangan yang terdapat di Malaysia. Iaitu antaranya kebanyakannya terdapat di bahagian, ya betul, terdapat di bahagian utara. Tanah utara Malaysia, iaitu seperti ni Pergau. Okey, yang ini Pergau. Yang kedua ni empangan Temenggur. Kemudian yang ketiga ni empangan Bersia di Perak. Kemudian yang empat ni, ya betul. Betul. Yang keempat ni iaitu empangan Kenering, yang kelima Cenderuh. Okey, yang keenam Sungai Piah Bawah. Dan yang tujuh Sungai Piah Atas. Dan yang ke-8 ialah empangan Kenyir. Dan kalau kamu lihat, cikgu, kenapa empangan ni kebanyakannya berada di bahagian utara? Harus diingat bahawa empangan ini kerana apa banyak di sini? Kerana di sini adanya terdapatnya banjaran Titiwangsa. So banjaran Titiwangsa ini menyediakan pergunungan dan hutan-hutan, serta banjaran Titiwangsa menjadi punca sungai. Maknanya air sungai ni kebanyakannya berpunca daripada banjaran Titiwangsa. Jadi sebab itu boleh diempang. Okey, tetapi bukan saja di utara. Okey, di Selangor pun ada. Empangan Sungai Selangor, empangan Sungai Langat, kemudian ada empangan Kelanggit, kemudian ada juga empangan di sekitar Negeri Sembilan pun ada. Ada, cuma tidak dinamakan lah. Kalau namakan tu memang banyak. Memang banyak sebenarnya ya. Jadi kebanyakan empangan dan sungai bermula di banjaran Titiwangsa. Okey. Jadi inilah berkaitan dengan taburan stesen jana kuasa hidroelektrik di Malaysia. Yang ini di semenanjung Malaysia saja. Belum kita kira
kawasan yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak, kalau kita lihat, empangan yang terkenal ialah empangan bakun. Yang merupakan empangan hidroelektrik yang terbesar di Malaysia. Dan empangan ini mampu menjana 2,400 megavolt tenaga elektrik. MV tu mega, megavolt. Tenaga elektrik. Dan pada tahun 2020 dianggarkan 60% daripada penjanaan tenaga elektrik di Sarawak adalah bersumberkan hidroelektrik. Okey, kalau empangan dia boleh hasilkan megavolt. Kalau di rumah kita gunakan kilowatt. Maknanya jauh beza. Ya, jauh beza penggunaan tenaga elektrik di rumah kita. Macam mana dengan 2,400? Itulah boleh hidupkan satu bandar yang besar. Bandar yang besar. Ya. Dan antaranya seperti nombor 9, 10, 11, 12 ni. Kalau kita tengok 9, 10, 11, 12 ni ialah seperti empangan batang air, empangan bakun, empangan murum dan juga empangan tenompangi. Batang air, bakun, murum dan juga tenompangi. Ini empangan batang air, murum, dan juga yang ini tenompangi. Ya betul. Megavolt ni kira ukuran yang terbesar lah. Ukuran yang terbesar. Ini dia empangan bakun ya. Kalau kita lihat empangan bakun ni, mengeluarkan air yang deras kat sini ya. So dia yang terbesar empangan bakun di Sarawak dan juga di sini empangan tenompangi iaitu di Sabah. Empangan tenompangi diempangkan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Namun begitu harus diingat bahawa pembinaan empangan ini kebiasaannya akan menyebabkan apa tahu? Akan menyebabkan banyak kawasan ditenggelami air. Dan sebagai contohnya empangan bakun ni sebenarnya empangan yang agak kontroversi. Di mana empangan ini akan menenggelamkan satu kawasan yang luas yang menyebabkan kawasan-kawasan semula jadi, kawasan-kawasan tanah adat untuk suku kaum di Sarawak itu terpaksa ditenggelamkan air. Jadi suku kaum itu terpaksa berpindah daripada kawasan yang akan ditenggelami air di empangan bakun. Jadi itu kita kata sebagai negative side lah apabila dijalankan empangan bakun itu. Jadi tapi sebenarnya cikgu cakap sebenarnya negara kita ni cikgu tak tahulah kan, tapi negara kita ni sebenarnya kaya dengan, memanglah negara kita kaya dengan sumber air yang banyak, kemudian air laut belakang ni dengan air laut, kemudian kita ada tenaga ombak, kemudian kita boleh juga guna tenaga angin ni kita kuat kalau tepi-tepi laut tu, kemudian kita juga ada tenaga suria. Tetapi yang paling banyak di Malaysia ni dan paling kita kata paling mudah untuk diterima tenaga ialah tenaga suria. Sebab tenaga suria kita ni cahaya matahari memang banyak. Jadi sepatutnya kita explore tenaga suria itu untuk menjadi tenaga elektrik. So kenapa kita mesti nak membina empangan yang berharga berbilion-bilion ringgit untuk menggunakannya? Ya betul, kos mahal. Tetapi kalau katakanlah TNB buat projek, kita nak gunakan seluruh rumah di Malaysia akan ada dia punya panel solar. Seluruh. Jadi dia mungkin buat peringkat-peringkat. Mungkin di kawasan Lembah Kelang dulu. Menerima tenaga solar dan gantikan segala peralatan elektrik guna tenaga solar. So buat berperingkat-peringkat. So lama-lama kita semua akan menerima tenaga elektrik yang murah dan kadang-kadang tak perlu bayar. Lagi murah sebenarnya. Kan? Sebab kita cahaya matahari banyak. Kan? Daripada pukul 7.30 pagi dah ada cahaya matahari sampailah pukul 7 malam. Jadi kan agak rugi bila kita tidak menggunakan sepenuhnya tenaga suria yang
free, percuma, hanya perlukan sediakan panel solar itu. Kan, compare dengan membina empangan yang menyebabkan kemusnahan alam, menyebabkan musnahnya tempat tinggal orang-orang asli, kemudian juga menyebabkan kos yang tinggi, kemudian pencemaran tanah runtuh dan sebagainya. Why not buat panel solar? Betul tak? Jadi kesimpulannya, undilah cikgu, untuk pilihan raya akan datang. Jadi insyaAllah cikgu akan laksanakan. Seluruh rumah dibekalkan panel solar. Pakailah elektrik tu untuk kegunaan sendiri. Yes. Itu jam aircon 24 jam kau. Aircon 24 jam. Pakailah. Itu cikgu Rafi. Okey. Jadi jadi PM terus lah cikgu. Okey. Jadi PM terus lah boleh PM tepi. PM tepi ya. Okey, baik. Jadi PM boleh, PM tepi ya. Okey, PM tepi. Okey, baik. Okey, baik. Aduh ya. Bukan. Okey. Okey, jadi penasihat. Okey, baik. So inilah dia, empangan. Empangan bermakna sumber air. Baik. Kemudian sumber semula jadi yang boleh baharu adalah seperti hutan. Kalau kita lihat hutan kita memang banyaklah iaitu hutan di Malaysia kita dah belajar iaitu tentang jenis hutan. Kita ada hutan hujan tropika dan juga kita ada hutan paya air tawar. Di mana hutan hujan tropika jenis tanah dia di tanah alluvium dan tanah laterit iaitu tanah merah tu. Dan terdapat di mana? Di bahagian tengah semenanjung. Kenapa di bahagian tengah semenanjung cikgu? Sebab tengah kan ada banjaran Titiwangsa. Bila tengah semenanjung Malaysia ada banjaran Titiwangsa, itulah dia hutan hujan tropika. Kan? Dan bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak. Apakah sumber hutan yang ada dalam tu? Kita ada kayu-kayu. Seperti cengal, meranti, merbau, mersawar, jelutung, keruing, nyatuh, buluh, rotan, orkid, paku pakis, tumbuhan-tumbuhan herba. Memang banyaklah. Memang banyak. Begitu juga kita ada sebab dekat dengan macam. Ya, betul Ryan. Betul Ryan. Tanah alluvium ni macam mana? Bagus soalan Aaron. Tanah alluvium sebenarnya tanah yang ada sedikit lumpur. Macam tanah di sawah padi. Kalau kamu tengok sawah padi, tanah dekat dalam tu, dia kalau kamu pegang dia warna hitam dan berlumpur kan? Itulah dia tanah alluvium. Itu tanah alluvium. Yang boleh menakung air. Dan tanah laterit adalah tanah di tepi-tepi bukit yang kamu nampak warna merah tu. Merah ke kuning-kuningan, merah tu kan? Tanah warna merah kuning tu, itulah tanah laterit. Senang je nak ingat. Tanah alluvium, tanah lumpur tu. Tanah laterit ialah tanah yang berwarna merah tu. Simple. So senang nak faham. Jadi, kalau kita lihat, itu jenis tanah. Dan juga kita juga ada sumber hutan seperti harimau, gajah semualah. Itu sumber-sumber yang ada. Tanah paya ataupun hutan paya air tawar, kita ada tanah gambut, tanah alluvium. Gambut itu tanah yang dia boleh menakung air dan juga dia berwarna agak kemerah-merahan, merah gelap. Merah gelap. Dan dia banyak terdapat di Tasik Chini, Tasik Bera, di Rompin dan Pekan Pahang, dan juga Sabak Bernam, Tanjung Karang di Selangor, serta di Sungai Lupar dan juga Sungai Rajang di Sarawak. Dan apakah sumber hutan yang ada di sini? Iaitu ada pokok mengkuang, pokok nipah, palma, keladi air, putat, palas. Ada nama lain lah putat. Baik. Keriang, meranti jaya dan juga semayur. Dan kita ada binatang-binatang seperti ikan air tawar, katak, ular biawak, buaya, burung dan juga kera. Inilah dia.
Yang di sini ini adalah hutan hujan tropika yang mana kita nampak adanya pokok buluh. Ini pokok buluh. Okey, manakala ini di hutan paya air tawar iaitu pokok mengkuang. Pokok mengkuang ni lah sebenarnya. Pokok mengkuang ni yang banyak orang-orang kampung dia ambil, kemudian dia akan bersihkan, buang duri dia dan kemudian bila diorang jemur, lepas itu mereka akan anyam. Menjadi apa? Mereka anyam pokok-pokok mengkuang ni, daun-daun itu menjadi tikar, menjadi bakul, menjadi tudung saji. Daripada inilah dia. Daripada pokok mengkuang ni lah. Ketupat tak? Ketupat daun kelapa. Ketupat tak? Ketupat daun kelapa. Lain macam kau ni ya. Baik. Jadi pokok mengkuang ini digunakan untuk buat apa? Untuk buat craft tangan. Craft tangan iaitu tikar dan juga tudung saji. Okey. Dan kita ada hutan selain daripada ini iaitu hutan paya air masin. Kita pernah tengok hutan paya air masin iaitu tanah gambut dan juga tanah aluvium di hutan paya air masin. Beza hutan paya air masin dengan hutan paya air tawar, hutan paya air masin biasanya berada di tepi-tepi laut. Bertepi-tepi laut yang berlumpur. Contohnya di Larut Matang, Perak, sebahagian pantai Kuala Selangor, pantai Samarahan, Sadong dan juga Delta Labuk, Sugut di Sabah. Dan di sinilah hutan paya air masin terdapat banyak pokok bakau. Iaitu pokok bakau minyak, api-api, perepat dan tumung. Okey, dan pokok bakau. Inilah dia pokok bakau kalau kita lihat di sebelah kiri tu. Okey, pokok bakau ini, okey, kita tahu pokok bakau dia memiliki ini pokok ya. Kemudian bawah tu ada akar. Akar dia akar jangkang. Akar dia macam ni kan. Yang ini. Ini memang pokok bakau lah ni. Memang pokok bakau. Apakah kegunaan pokok bakau? Pokok bakau ini kegunaan dia adalah untuk sebagai cerucuk dalam pembinaan bangunan. Cikgu pernah cerita kalau nak buat bangunan, tanah yang di bawah tu, tanah tapak bangunan itu perlu dikuatkan dengan ditanam pokok-pokok bakau ini supaya tanah itu menjadi kuat. Sebagai tulang lah tanah tu, pokok bakau ni sebagai tulang dalam tanah tu, dan kemudian baru dibina bangunan di atasnya supaya dia stabil. Yes. Itu kegunaan pokok bakau. Selain daripada itu, digunakan untuk arang kayu. Kayu arang yang kamu nak buat barbecue tu, kayu arang nak buat barbecue tu kan, yang potong-potong warna hitam tu kan. Itu sebenarnya kayu arang itu daripada pokok bakau. Pokok bakau juga. Jadi banyak kegunaan pokok bakau ini. Ya, banyak kegunaan dia. So ini sumber-sumber yang penting yang terdapat dalam hutan negara kita. Yes. Baik. Kemudian kalau kita lihat hutan yang ketiga, jenis hutan yang ketiga yang ada di negara kita ialah hutan pantai dengan tanah yang berpasir. Hutan pantai ini banyak terdapat di pantai-pantai yang berpasir seperti pantai Tanjung Ru di Langkawi, pulau-pulau seperti Pulau Sipadan, Pulau Talang-Talang, dan juga pantai Penarik di Terengganu. Pantai dia berpasir putih. Dan di situ banyak pokok apa cikgu? Situlah banyak pokok ru. Macam mana nak ingat semua benda ni? Okey. So, ada yang bertanya macam nak ingat semua benda ni? Kejap. Biar cikgu habiskan dulu okey, baik. Pokok ru, okey, pokok yang ada di hutan pantai tapak kuda, mengkuang laut, berbaru, pokok kelapa dan rumput pantai. Dan binatang-binatang yang ada seperti burung, tupai, ular, ketam, siput dan serangga. Inilah dia. Hutan pantai. So di sini pantai putih, pasir putih dia. Dan di sini terdapatnya pokok-pokok kelapa. Ini hutan pantai. Pokok kelapa memang banyak kegunaan dia. Iaitu buah-buah kelapa tu digunakan sebagai untuk menghasilkan santan.
Okey, santan yang apa buat gulai-gulai tu kan. Gulai lemak. Tu semua santan lah. Santan tu datang daripada mana? Santan daripada kelapa. Buah kelapa tu ya. Jadi itu kegunaan pokok kelapa. Okey, dan daun-daun pokok kelapa pula boleh digunakan untuk apa? Untuk dianyam menjadi ketupat. Banyak kegunaan dia. Okey. Baik. Dan jenis hutan yang terakhir kita lihat ini iaitu hutan gunung. Okay, hutan gunung iaitu tanah laterit, iaitu tanah jenis tanah merah tadi tu. Seperti gunung di Gunung Kinabalu, Pergunungan Iran, Gunung Jerai, okay, dan Gunung Tahan di Pahang. Dan pokok-pokok yang terdapat di hutan gunung ini adalah seperti pokok Rafflesia, periuk kera, pokok renek, paku pakis, lumut dan kulam pair. Dan binatang yang ada ialah siamang, ular, burung, serangga, musang dan juga harimau dahan. Siamang ni terkenal sebab dia, ya betul, atas dia tu batu lah. Siamang ni adalah sejenis binatang yang macam kera, macam monyet, tapi bunyi dia kan macam ni. Macam mana bunyi dia? Bunyi dia macam ni. Korang pernah dengar kot kalau pernah masuk hutan? Okay. Ya, betul. So banyak di dalam hutan. Okay. Dan inilah dia pokok-pokok renek yang terdapat di hutan gunung. Baik. Cikgu nak menjawab soalan. Okay, iaitu soalan ada pelajar dia bertanya, cikgu, yang ini banyak cikgu. Macam mana nak ingat cikgu? Okay, hutan paya lah, hutan hujan tropika lah, kemudian juga hutan paya air masin. Oh ya ke? Baik, mudah saja sebenarnya. Okay, untuk pelajar yang tak ingat. Okay, kamu kena faham satu je. Asas dia ialah kamu kena ingat hutan di Malaysia ni ada 5 jenis. 5 jenis hutan di Malaysia. Iaitu hutan hujan tropika, hutan paya air masin, paya air tawar, hutan gunung dan juga satu lagi hutan apa? Satu lagi. Hutan pantai. So ada 5. So bila kamu dapat je 5-5 ni, kamu kena imaginekan apa yang ada dalam hutan bila sebut nama tu. Contoh, hutan hujan tropika. Bila kita bayang hutan hujan tropika, hutan pokok yang penuh. Dan bila kita bayangkan peta Malaysia, peta Semenanjung Malaysia tu kan, kita bayangkan peta Semenanjung Malaysia tu, kita bayangkan bahawa, aku tahu hutan ini banyak terdapat di banjaran-banjaran. Seperti banjaran Titiwangsa. Mesti ada banyak kat situ. Ataupun di bahagian Sarawak, ada di bahagian dekat-dekat dengan pedalaman Sarawak. Itu hutan hujan tropika. Dan kemudian apakah pokok yang ada? Kita tengok pokok yang ada banyak. Banyak pokok-pokok yang ada seperti pokok kayu balak. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya yang disebut ini seperti pokok cengal sebenarnya kalau kita lihat, yang ini pokok cengal, meranti, merbau, cengal, meranti, merbau, mersawar, jelutung, keruing, nyatuh. Ini sebenarnya semua ni pokok kayu balak. Ini sebenarnya pokok kayu balak. Sebenarnya pokok kayu balak. Di mana pokok-pokok inilah yang banyak ditebang oleh orang untuk dijual. Pokok kayu balak. Jadi perlu ingat semua? Tak perlu. Kamu ambil 2 atau 3 nama seperti pokok cengal, meranti dan juga merbau. Itu pokok kayu balak. Kemudian selebihnya apa tu cikgu? Selebihnya tu ialah buluh. Kita terbayang buluh. Pokok rotan, orkid, paku pakis. Dan binatang yang ada dalam hutan tu. Bila kita terbayangkan hutan tu, kita akan nampak apa? Kita akan ternampak harimau, gajah, tapir, landak, kancil dan juga monyet. Macam itulah bayangan tu. Imagination kamu kena kuat. Imagination kena kuat. Kemudian
Satu lagi contoh, kita tengok hutan paya air tawar. Tapir ni dekat Malaysia ke? Ada. Ada tapir ni dekat Malaysia. Hutan paya air tawar. Kamu bayangkan hutan paya air tawar iaitu kawasan yang airnya bertakung aja. Seperti di mana? Oh, di Tasik Chini, Tasik Bera. Kita pernah pergi Tasik Chini, Tasik Bera tu, cikgu tunjukkan tempat tu. Okey, yang ada kawasan pokok-pokok mengkuang semua kan. Kita banyak tengok, oh kat situ. Jenis tanah dia tanah yang menakung air seperti tanah gambut dan juga tanah aluvium. Tanah yang menakung air. Dan apa pokok yang ada? Pokok mengkuang, pokok nipah, pokok palma. Dan ikan yang ada, binatang yang ada, ikan air tawar lah, macam-macam ikan lah. Ada katak, ada ular, ada biawak, macam-macam. Jadi tak perlu ingat semua. Ingatlah 2 atau 3 jenis binatang atau 2-3 jenis tumbuhan. Begitu. Dan kalau kita lihat sebagai contoh, okey, hutan paya air masin. Macam mana nak ingat hutan paya air masin? Ingat paya air masin tu berada di tepi, bayangkan pokok di tepi laut yang berlumpur. Bila berlumpur, orang tak pergi mandi. Sebab orang pergi mandi-manda pantai dekat pantai berpasir. Pantai berlumpur orang tak pergi. Sebab apa? Nanti pijak selut. Nanti kaki tenggelamkan, kotor pula kaki. Betul tak? Jadi hutan paya air masin ini, tanah dia apa? Tanah gambut yang menakung air dan juga tanah aluvium. Seperti mana? Okey, kamu bayangkan, oh, di ujung di Kuala Selangor ada, di pantai, di tepi pantai, Laut Matang pun ada. Itu tempat dia. Pokok apa yang ada di hutan paya air masin tu? Sudah tentu kamu bayang, pokok yang ada akar jangkang tu. Dan akar ceracak. Dia ada 2 jenis akar akar jangkang dan akar ceracak. Oh, itu pokok yang ada akar jangkang tu, itu adalah pokok bakau. Pokok bakau. Dan binatang yang ada kat situ dah tentulah ikan, siput, ketam, udang, ular pun ada, ular, burung. Jadi bayangkan, imagine. Bayangkan macam tu. Oh, macam ni. Begitu juga hutan pantai. Bayangkan hutan pantai tu dia ada hutan tapi dia berpasir, pasir putih je. Ada apa kat situ? Biasa pergi pantai kan? Ada pokok-pokok yang daun dia halus-halus tu. Yang pokok tu macam pokok Christmas. Macam pokok Christmas tu pokok apa? Pokok ru. Pokok ru. Kemudian ada pokok, okey, iaitu daun-daun ataupun kita kata sebagai rumput-rumput. Okey, yang berdaun besar. Rumput berdaun besar di atas pantai. Itu adalah okey. Itu adalah tapak kuda. Saya hafal Geo ni dengan berjalan-jalan, cikgu. Memang berkesan bagi saya. Memang betul. Bila berjalan-jalan, kamu pergi mana-mana masa cuti, kamu ingat apa yang kamu tengok nampak. Oh, inilah dia Geo, aku belajar dulu. Hutan ini, apa semua. Itu cara dia. Kan? Ada pokok kelapa. Lepas tu nampak, okey, imagine, oh ada burung, ada tupai, ada ular, ada ketam, siput dan serangga. Okey. Begitu juga hutan gunung. Walaupun kita tak pernah pergi gunung, tapi cikgu selalu bawa kamu naik ke gunung seperti Gunung Kinabalu. Bila sebut je hutan gunung, bayangkan hutan Gunung Kinabalu tu. Hutan gunung, pokok dia rendah-rendah aja. Dan ada pokok Rafflesia. Apa itu Rafflesia? Pokok bunga yang terbesar di dunia kan? Pokok Rafflesia tu. Pokok Rafflesia, ada pokok periuk kera, ada pokok renek. Pokok renek ni sebenarnya pokok rendah-rendah. Renek ni rendah. Renek. Sebab itu, kan, zaman cikgu sekolah dulu, kalau ada rakan-rakan yang rendah-rendah, dia panggil, siapa budak yang renek tu? Siapa budak yang renek tu? Renek tu maknanya rendah. Okey. Jadi, pokok renek maknanya pokok yang rendah-rendah. Kemudian, batu-batu akan ada paku pakis, ada lumut kat batu-batu tu dan kulam air. Binatang, ular, ada burung, serangga, musang, macam itulah. Jadi
Kuasa apa untuk mengingat fakta geografi adalah dengan imajinasi. Imajinasi. Okay. Siapa di sini ada masalah dengan imajinasi? Tak boleh imagine. Siapa di sini ada masalah? Tak boleh imagine macam mana hutan pantai. Ada masalah tak? Ada masalah tak imagine? Biasanya imajinasi ni dia memang sesuai untuk pelajar lelaki. Pelajar lelaki memang imagine memang kuat. Orang perempuan susah sikit. Orang perempuan ni dia kena tengok dulu baru dia boleh ingat. Oh, aku teringat dulu. Ni. Orang lelaki tak. Orang lelaki dia imagine tu kuat. Bayangkan. Jadi gunakan kekuatan yang ada. Gunakan kekuatan yang ada. Sebab itu orang lelaki bila dia kuat imagine, kuat berangan ni, bila dia kuat imagine, dia senang lupa. Betul Sarah, dia senang lupa. Tak percaya kau tanya budak lelaki. Semalam kau pakai baju apa Kau pakai seluar apa? Semalam aku pakai baju apa Semalam aku pakai seluar apa Aku tak ingat kan? Macam tu. Semalam punya baju pun lupa pakai warna color apa. Itu budak lelaki. Cuba tanya budak perempuan. Tahun lepas kan kita pergi sukan, kau main apa Mesti dia berjawab, oh masa sukan tahun lepas aku main lumba lari. Kau tak perasan ke masa aku lari tu, kan kau tak perasan masa tu aku cabut, kau tahu tak? Lepas tu, bila tu? Tahun lepas. Tahun lepas, masa tu pukul 10:30 pagi, aku ingat lagi. Itu budak perempuan. Jadi dengan budak perempuan kau jangan menipu-nipu. Cakaplah jujur. Jangan tipu. Dia boleh kesan punya. Dia boleh tahu, awak ni tipu ni. Saya ingat lagi. Kan? Masa saya sukan tu kan, masa saya cabut kasut tu kan, awak ada kan masa tu? Iya ke? Ya, masa tu awak datang pakai baju merah. Alamak. Iya ke? Lepas tu saya nampak awak masa tu pegang phone. Lepas tu awak call siapa tak? Masa tu awak call siapa? Siapa tu budak lelaki. Siapa saya nampak awak gelak kan. Masa tu. Bila tu? Tahun lepas. Masa hari sukan sekolah. Saya nampak. Budak lelaki dah turun dah. Turun darah. Sudah kantoi. Sudah. Siapa Saya tak ingat. Saya rasa mak saya kot. Mak saya kot yang call masa tu. Mak ke? Takkanlah masa mak awak call tu awak gelak-gelak. Awak bergurau dengan mak awak ke? Macam tipu je. Aduh, siapa kantoi. Kantoi. Jadi, kesimpulannya, janganlah menipu. Janganlah menipu dengan budak perempuan. Dia orang ingat sebab dia orang ingat apa yang dia orang nampak. Dia orang akan ingat apa dia orang nampak. Budak lelaki, dia tak ingat. Tapi dia imagine. Bayangkan. Ada hutan. Ada pokok. Pokok tu, pokok ni. Ada harimau. Itu budak lelaki. Gunakan kekuatan masing-masing dalam pelajaran geografi. Gunakan. Ini korang ni kan. So gunakan kekuatan itu. Baik. So siapa setuju fakta cikgu tu? Bahawa lelaki mungkin kuat berangan tapi